Berlalunya sebulan Ramadan Syawal diraikan dengan penuh kesabaran dan juga keberkatan. Apa yang pasti, bagaimanapun SOP perlu dipatuhi. Syawal norma baharu diraikan dengan cara yang tersendiri. Wanita begitu sinonim dengan adabnya. Umpama lukisan yang cantik dan mahal berseni, lagi mahal harganya. Demikianlah wanita dikaitkan dengan adab, begitu teliti dan begitu rapat sekali. Dan jangan digairah beraya adab hilang entah ke mana, kerana kita ketika ini menjalani musim perayaan, segalanya biarlah bersederhana. Dan bersama saya Nur Hidayah Umul dalam Wanita akan membincangkan satu topik yang begitu menarik hari ini, iaitu adab wanita Muslim ketika berhari raya. Dan bersama saya tetamu di studio pastinya dengan Ustazah Nazirah Abu Bakar, merupakan pegawai hal ehwal Islam daripada JAKIM. Selamat datang Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, selamat raya. Selamat raya. Kita dalam musim perayaan ni, raya dalam serba sederhana, adab perlu dijaga. Dan Ustazah, mungkin kita boleh kongsikan, mak-mak kita selalu duk berkatalah, wanita jaga adab, hendak ke mana ada batasnya. Dan mengapakah ianya sinonim dengan wanita bab adab ini terutama sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Nurul kita, Masya Allah. Mentang-mentang raya ketiga, tuan-tuan puan, nampak berseri-seri dengan baju raya dia. Alhamdulillah. Kita sebut hari ini dah pun berada di raya ketiga. Orang perempuan memang tak boleh lari daripada adab, macam kita sebut. Seorang perempuan ni kenapa perlu kita kata apa, berdamping dengan adabnya, ataupun adabnya perlu jadi pakaian dia. Sebab orang perempuan ni kita kata Tuhan lahirkan dia ni, ciptakan dia ni dengan kelembutan, dengan ada sifat-sifat dia yang perlu diamalkan. Dan Islam juga memuliakan orang perempuan tu sendiri. Maka sebab tu daripada sekecil-kecil benda tuan-tuan puan, sampailah ke sebesar-besar benda, untuk orang perempuan ni ada tata cara dia, ada adabnya, ada garis panduannya. Termasuklah macam kita hari ni pun, bila kita beraya, ada adab-adab yang perlu dipatuhi. Itu dia tambahan kita dalam suasana PKP ketika ini, banyak SOP yang perlu dipatuhi. Dan bagaimana pula dengan adab menziarahi ketika musim ini, Ustazah? Kadang-kadang kita di luar sana, kadang-kadang mungkin terlepas pandang ataupun terlalu gairah meraihkan sambutan hari raya, kadang-kadang tersasar daripada batas yang sepatut dengannya. Baik, orang perempuan ni asas kita, kita kata Islam dengan Melayu itu tidak berpisah. Kalau Islam ni dia ada tata cara dia yang perlu dipatuhi dalam syariat. Kalau Melayu ni ada tata susila yang perlu dijaga untuk nak jaga orang perempuan tu sendiri. Maka sebab tu tuan-tuan puan, dalam musim raya ni, raya tidak membataskan orang perempuan untuk bercantik-cantik. Sebab orang perempuan memang suka cantik. Betul. Kan? Kita suka nak dilihat cantik, disebut cantik, dipandang cantik. Tetapi ada batas-batas dia yang perlu kita jaga. Antaranya kalau orang perempuan dalam musim raya ni, jangan kita terlalu gairah menunjukkan apa yang kita miliki. Apa yang kita pakai hari ni, zaman media sosial penuh. Semua orang nak jadi juara di media sosial masing-masing. Kan, semua nak tunjuk pakaian kita yang paling baik, pakaian kita yang paling cantik, pakaian kita yang paling menarik. Hati-hati tuan-tuan perempuan, sebab ini sekarang ni kita dah masuk ke satu fenomena yang disebut fenomena FOMOphobia. Fear of missing out. Kalau kita tak post di media sosial, kita takut nanti orang tak kenal kita. Kan, orang perempuan lagi lah, kadang-kadang kita sebut kan, ni antara benda-benda yang kita kena tengok ni tuan-puan. Contohnya dari sudut bagaimana kita menggayakan pakaian kita. Islam ni agama yang cukup mudah pun dulu. Nak pakai macam mana, belit macam mana, kadang-kadang orang perempuan suka belit kan. Nak belit macam mana, warna apa, tidak ada masalah, as long as masih lagi kita ikut garis panduan yang Islam letak. Apa antaranya kita sebut, yang pertama sudah tentu tutup aurat. Kan, tutup aurat ni tuan-puan, tak kisah warna apa, pakaian bagaimana, silakan. Jangan kita sebut kita tunjuk aurat kita depan orang, terutama bila kita pergi beraya. Hari ni hikmah PKP ni kita sebut tak samalah macam raya sebelum ni. Kan, mungkin kita pergi rumah orang tu ada jarak yang perlu dijaga, tak boleh nak salam suka hati. Kan. Jadi ini hikmah PKP. Maka kita sebut tadi, jaga, jangan buka aurat, kemudian jaga dari sudut mahram. Jangan kita main sebat je, asal boleh kita tak boleh macam tu. Sebab tu kalau orang perempuan nak salam, kena tengok siapa yang kita nak salam. Duduk di rumah, contoh kalau hari ni tak boleh balik beraya di kampung, kan, kita beraya dengan adik-beradik kita yang duduk di Kuala Lumpur sebagai contoh.
ada ipar duai kita tuan-tuan puan, maka yang ni kena perhati juga. Sebab dengan ipar duai itu masih lagi ada aurat yang perlu dijaga. Ada adab dan batas ni, Betul. Ustazah, ya? Okey. Dan itu selaku kita sebagai tetamu apabila kita berkunjung. Tapi bagaimana pula kita selaku tuan rumah? Bagaimanakah caranya untuk kita menyantuni tetamu itu sendiri? Bagaimana, Ustazah? Okey, baik. Kalau sebagai tuan rumah, kan, antara adab yang Islam gariskan, antara yang Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW, bila sampai saja tetamu, kita kena segera untuk hidangkan air. Maknanya kita tak bersembang dulu kan, tanya. Kalau orang Kedah sebut sembang, gabung sampai kawan tu dah balik, barulah hidangkan Teringat air. dah nak balik, lupa nak bagi air katanya. Jadi ni antara adab untuk tuan rumah. Dan tuan rumah juga, ni kita sebut kadang-kadang jangan terlampau nampak sangat macam kita nak suruh tetamu balik. Kadang-kadang kita sebut memang kita takut COVID, tapi kita sebut dia tidak sampai kita tidak memuliakan tetamu. Bahasa Arab kita panggil ikramud dhuyuf. Sebab apa? Sebab kalau orang yang memuliakan saudara ni, adalah hadis Nabi SAW, Nabi sebut orang yang memuliakan saudara ni, memberi apa yang saudara dia hajatkan ni, maka nanti di akhirat Allah akan penuhi hajat dia pula. Sebab tu kita ambil roh, kita ambil semangat Aidilfitri ni tuan-puan. Kita berziarah dalam keadaan kita masih berjaga-jaga, patuhi SOP, seronok beraya, jangan sampai kita tinggalkan arahan-arahan yang dah pun digariskan. Itu yang pastinya betul tu. Kadang-kadang bukan apa, Ustazah, kita ni terlalu seronok beraya, al-maklumlah raya setahun sekali. Meskipun dalam kala pandemik COVID-19 ini, suasana raya tu tetap tak dapat nak dielakkan. Itu adalah sifat ataupun fitrah semula jadi kita sebagai manusia. Dan Ustazah, kita nak tahu juga, seringkali kita bercakap mengenai adab kita sebagai tetamu, adab kita nak mendepani orang dan menyambut tetamu. Kali ini berbeza pula adab kita dengan keluarga, tetapi kita akan simpan dulu soalan itu sebenarnya, kerana kita akan jawab selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Okey, masih lagi dalam suasana raya dalam Wanita bersama saya adalah Ustazah Nazirah Abu Bakar, Pegawai Hal Ehwal Islam dari JAKIM. Kita membincangkan mengenai adab wanita muslimah. Okey, Ustazah, sebelum tadi kita dah bercakap mengenai adab berhari raya sebagai tetamu, sebagai menyambut tetamu, dan kerap kali kita terlupa adab kita dengan keluarga itu sendiri. Al-maklumlah, sebab keluarga dah rapatkan kenal baik buruk perangai kita. Kadang-kadang dah nampak sangat perkara yang tak sepatutnya tu kita ketengahkan, yang sepatutnya kita tak elok pun tak patut lakukan. Dan bagi Ustazah sendiri, adab bersama dengan keluarga sebagai wanita muslim di hari raya, bagaimanakah yang sepatutnya dilakukan oleh mereka? Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi bila Puan Nurul kita dah sebut tuan-puan berkenaan dengan orang perempuan dalam seronok nak menikmati hari raya, dia ada adab-adab yang perlu dijaga, termasuk dalam berkeluarga. Sebab tu kalau kita mengaji bab adab, dia ada adab di rumah, ada adab di luar rumah, ada adab bersama dengan adik-beradik, ada adab bersama dengan orang luar. Dengan adik-beradik ni lagilah kita kena jaga. Sebab apa Nurul? Sebab inilah orang-orang yang kalau mak ayah kita mati, yang akan tinggal jadi, kita kata apa, kita nak silaturahim pun dengan orang-orang ni yang dilahirkan sama rahim dengan kita. Maka sebab tu saya suka untuk sebut dalam musim perayaan ni, tuan-tuan puan, mana yang kita boleh bertolak ansur, kita bertolak ansur. Kan hari ni kita sebut kita jauh daripada mak ayah kita. Boleh jadi ada yang duduk di utara tapi tak boleh nak balik kampung. Sedih betul, kita kan. Terasa saya rasa kita kata apa, bertahun-tahun kita rasa raya dengan mak ayah, tiba-tiba tahun ni tinggal beraya dengan adik-beradik yang duduk di sini. Jadi kita sebut, saya suka untuk sebut, kadang-kadang kita ni adik-beradik kuat kerana hari ni mak ayah masih lagi hidup. Betul. Esok-esok mak ayah mati, belum tentu lagi kita akan kuat seperti mana hari ni. Maka sebab tu kita ambil semangat Syawal. Syawal ni kalimah bahasa Arab tuan-tuan. Dia kalimah bahasa Arab ni. Makna Syawal ni maknanya tingkat. Berlaku peningkatan. Maknanya daripada bulan Ramadan kita ibadah kita banyak, naik Syawal patutnya lebih meningkat amal dia. Sama juga dengan silaturahim. Patutnya waktu bulan Ramadan kita saling, kita kata apa, WhatsApp call, video call sebagainya. Bila Syawal ni patutnya naik lagi. Sebab tu tuan-tuan puan, bila kita sebut adab orang perempuan dalam keluarga ni, terutamanya sesama adik-beradik ni, kena ada batasan yang kita perlu tahu. Walaupun kita sebagai seorang kakak, tak bermakna kita adalah ketua yang boleh arahkan adik-beradik di bawah kita, tak. Kan? Maka sebab tu kita sebut
ada adab dengan adik-beradik, dan yang paling penting sekali pada saya lah. Kita ni macam mana Al-Quran tunjuk kita cara nak beradab dengan adik-beradik, dengan keluarga. Dalam kita contohnya dalam sirah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni, tuan-tuan puan, dalam Al-Quran dia Allah Ta'ala nukilkan cerita dia bersama dengan saudara dia yang namanya Harun. Maknanya dalam kisah Musa mesti ada kisah Harun. Dan disebut dalam Al-Quran mereka ni adik-beradik. Bila adik-beradik ni kita tengok bagaimana Musa dia tidak melupakan Harun. Sebab tu sampai tahap tuan-tuan puan, sampai tahap penurun, bila dia doa dengan Allah, dia sebut nama Harun tu sendiri. Betapa sayangnya. Betapa sayangnya dia. Maka sebab tu tuan-tuan puan, kita ambil kita kemeriahan bulan Syawal ni untuk kita sama-sama saling memperbaiki hubungan di antara adik-beradik. Mudah-mudahan kita jadi adik-beradik yang sama-sama bahu-membahu masuk syurga Allah, insya-Allah. Yelah, mana tahu yang ada selisih faham, inilah waktu yang sesuai pada Syawal ini untuk memperbaiki semula hubungan yang ada kelompongan di situ, ya Ustazah? Okey, dan Ustazah, sebagai isteri kita tak sentuh lagi ni. Adab kita sebagai isteri, sebagai menantu, dan itu adalah sesuatu yang sinonim dalam kehidupan harian kita. Kadang-kadang kita terlepas pandang, bukan apa Ustazah, kadang-kadang mungkin kita lebih menjaga hubungan kita dengan orang luar sehingga mengabaikan orang-orang yang terdekat dengan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita seronok nak gembirakan hati orang. Betul. Dalam masa sama kita tak sedar kita lukakan perasaan orang-orang yang kita kasih, yang dekat dengan kita. Samalah macam antara suami dengan isteri, antara anak dengan ayah. Dia sebab apa jadi macam tu, Puan Rul? Sebab kadang-kadang orang ni dia ada satu penyakit yang kita panggil apa? Dia sayang tapi dia cenderung untuk melukakan. Dia sayang bini dia tapi dia sebut perkataan-perkataan yang menyakitkan hati bini dia. Sebab tu kita ni kalau kita belajar kaunseling, kita kena ekspresikan rasa sayang kita. Kalau orang perempuan ni insya-Allah tak ada masalah. Orang lelaki ni biasa-biasa. Kadang-kadang ni dia susah nak sebut I love you contoh. Tapi sebenarnya saya baru dengar perkataan ini Ustazah, di mana perasaan sayang itu dizahir dengan kata-kata yang menyakitkan hati. Itu adalah sesuatu yang tak wajar sebenarnya, ya. Kerana ianya akan melukakan lagi pasangan kita. Dan sebenarnya bagaimanakah cara kita nak mengekspresikan lagi rasa sayang kita kepada pasangan kita, khasnya kita menjaga adab kita bersama pasangan kita dan juga keluarga mertua kita tu sebenarnya. Sebab tu orang perempuan ni kita kata dia ni kita jangan pandang di sebelah mata. Orang perempuan ni kalau sekali dia kita kata dia simpan sampai masa dia akan meletup. Bila dia meletup tu yang akan jadi nak buat tuntutan fasa. Bila dia meletup tu kita akan rasa benda yang sepatutnya diselesaikan cara baik, tapi dia akan melarik-larik. Sebab orang perempuan ni sifat dia Tuhan buat tak sama dengan orang lelaki. Dengar tu, ya. Ambil ini sebagai ilmu. Kalau orang perempuan ni tuan-tuan, perempuan, Allah lengkapkan dia dengan sifat emosi. Sebab tu kita tengok contoh, kalau anak kita kena gigit semut, kena gigit nyamuk. Kalau mak ni apa yang dia buat? Tampar nyamuk tu, kemudian dia tenyih sampai hilang hitam nyamuk tu. Tapi kalau sampai tak nampak lah nyamuk tak nampak. Tapi kalau bapak-bapak tuan-tuan puan, dia buat macam mana? Dia tiup je. Yang penting nyamuk tu lari. Dah tak ada. Yang penting anak dia tak kena gigit nyamuk. Itu cara fikir yang berbeza. Maka sebab tu bila cara fikir yang beza, Allah letakkan kuasa talak itu di tangan laki-laki. Kalau tangan perempuan apa jadi? Emosi. Apa yang jadi kalau di tangan perempuan? Tiap-tiap hari bercerai kita kata. Dah tak tahulah kali talak itu berapa, lebih daripada 3 rasanya. Betul. Kenapa macam tu tuan-tuan puan? Sebab secara sains pun orang perempuan ni kita kan ada otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang. Dia ada saraf yang menghubungkan di antara otak kanan dengan otak kiri tu. Dah berbeza antara lelaki dengan perempuan. Tu ajaibnya, masya-Allah. Sebab tu kita kata Allah buat orang lelaki, orang perempuan ni dengan sifat masing-masing. Perempuan dengan lembutnya, lelaki dengan gagahnya, supaya dua-dua tu saling lengkap melengkapi. Maka sebab tu dilengkapkan itu dengan cara termasuk kita sebutlah adab. Adab itu melengkapkan fizikal ataupun kita kata sifat yang Allah Ta'ala dah jadikan dalam diri laki-laki dengan perempuan itu sendiri. Dan betapa uniknya ciptaan Allah tu, ya. Dua makhluk ciptaan Allah adalah manusia tetapi mempunyai karakter yang berbeza. Dan wanita-wanita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Dan Ustazah berkata kita nikmati dulu jamuan apa yang ada hari ini sempena Hari Raya, dan kita akan berhenti rehat seketika.
adab wanita Muslim berhari raya masih lagi bersama dengan Ustazah Nazira. Ustazah, banyak sebenarnya yang kita dah kongsikan, kita dah congkirkan mengenai adab yang sepatutnya yang dilakukan oleh wanita Muslim berbeza dengan budaya. Budaya ni kalau kata datang kita nak bersalam, tapi adab Islam sebenarnya ada aurat dan juga batas-batas tertentu seorang lelaki dan wanita itu. Dan sekarang ni Ustazah, kita lihat zaman pun dah zaman ke arah yang lebih berubah, iaitu adanya COVID-19 dalam masa sama tempoh PKP yang kita lakukan membuatkan segalanya terbatas, dan lahirlah pula generasi media sosial yang begitu laju sekali. Kalau kita lihat di situ, mereka bersaing dan cara kita lihat mereka berkomunikasi di situ agak batasnya kadang-kadang tidak elok bahasa yang digunakan, dan mungkin Ustazah boleh komen mengenainya, adab yang sesuai apabila berkomunikasi dalam media sosial khasnya. Bila kita sebut hari ni media sosial, kita tak boleh pisah daripada media sosial. Betul. Dia jadi satu keperluan. Hatta bekerja sekalipun, kadang sampai tengah malam bos masih lagi mesej. Hari minggu, hari cuti masih lagi bos mesej. Sebab apa? Dia jadi satu tuntutan, satu keperluan, dan kita tak boleh lari benda tu. Cuma kita kata bila media sosial hari ni ada apa yang tak ada? Cuba sebut. Semua ada. Semua ada. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada kan, itu belum campur lagi WhatsApp, Snapchat. Ini semua benda-benda ni kalau kita boleh umpamakan tu macam dengan pisau lah. Pisau kita boleh guna untuk potong ikan, pisau yang sama juga kita boleh guna untuk potong manusia, contoh kan. Boleh guna untuk membunuh. Jadi dia terpulang pada kita. Hatta hari ni kalau orang kata generasi baru kan, TikTok ni tak bagus contoh, ataupun Instagram ni tak bagus, sebab dia kita kata jadikan generasi muda ni hanyut. Kan. Hatta hari ni kita tengok kalau jabatan yang paling kuat ni tuan-tuan puan di dunia hari ni, jabatan netizen. Dia tak ada jabatan lain. Jabatan yang paling kuat kan. Maka sebab tu sepatutnya kita kata media sosial ni, bila kita tahu dia boleh shape kita punya pemikiran generasi baru, orang yang sepatutnya berautoriti, dia kena fikir macam mana nak gunakan benda ni untuk dibawa ke dalam generasi baru. Betul. Sebab kalau kita block, dia memberontak. Kan? Tapi kita kena guna dengan cara yang baik. Sebab tu saya pernah pergi ke Google Malaysia. Orang Google bagi tahu dalam masa 1 minit ada 300 video yang diupload dalam YouTube. Itu dalam 1 minit sahaja ya, hanya di Malaysia. Ya. Dapat bayangkan di situ. Sebab tu kita kata kalau kita boleh letakkan asas yang betul, maknanya ada nilai kesopanan yang kita nak bawakan, datanglah tok ke tok tik dan sebagainya hari ni tuan-puan. Anak-anak muda kita ni akan tahu ke mana nak tuju. Maka sebab tu kita sebut hari ni kita tidak salahkan benda tu. Tapi kita kena pandai bawa diri. Mungkin juga Ustazah ya, pembelajaran mereka banyak di TikTok yang menjadikan mereka membentuk sasiah diri sebegitu berbanding dengan pengajian ataupun pembentukan sasiah melalui cara fizikal daripada ibu ayah yang mendorong mereka menjadi begitu. Bagaimana Ustazah? Kalau saya akan rasa ini adalah persekitaran kita. Kita hidup dengan benda macam tu. Kadang di rumah mak ayah tak main TikTok, tapi anak-anak main TikTok. Maka sebab tu kenapa dia main TikTok? Sebab ada kawan-kawan yang main. Bila kawan-kawan main, kawan-kawan dapat perhatian. Hari ni anak-anak muda dia nakkan perhatian sama macam kita. Betul. Kenapa kita pakai cantik? Sebab kita nak perhatian. Orang puji kita cantik. Kita seronok bila dia sebut-sebut cantik. Macam anak-anak muda hari ni. Kan anak kita, dia buat sikit orang puji dia. Sebab tu benda ni tuan-puan kena bawa dalam rumah. Bila dia seronok dekat luar, mak ayah kena tarik keseronokan tu bawa dalam rumah. Kan kita ajarkan dia. Kalau dia contohlah, dia sembahyang, kita puji anak kita sembahyang, bagusnya kakak sembahyang, mama seronok anak mama sembahyang. Dia rasa dipuji, dia rasa dihargai, itu yang menyebabkan dia tahu macam mana nak membataskan diri dia dengan masyarakat luar. Maka sebab tu benda ni kadang-kadang dia atas kita lah menurut. Kalau kita nak, kita buat. Kalau kita tak nak, tak boleh nak nasihat macam mana. Betul. Ini masih lagi terkait dengan media sosial Ustazah ya. Kalau tadi saya dah sentuh mengenai adab kita berkomunikasi. Ini pula daripada segi adab kita bergaya. Kadang-kadang kita ni bersaing-saing dengan mereka di luar sana. Rumah saya lah paling cantik, sofa saya lah yang paling lawa. Walaupun tak boleh bergaya musim PKP ni, tetapi apa kata media sosial kan ada, boleh upload segalanya. Tapi daripada situ ada punya wujud perasaan riak di situ. Tak seharusnya ada dalam sifat seorang muslimah itu sendiri. Bagaimana kita nak mendidik hati kita ni supaya sentiasa berada pada landasan yang sepatutnya. Jangan kata kita hari-hari kita jaga, tiba-tiba musim raya je kita dah terbabas Ustazah tanpa kita sedar. Sebab tu kita sebut bila Syawal ini sepatutnya kita ambil semangat daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita ajar kita sabar. Sifat sabar dalam diri kita. Jangan makan, walaupun ada makanan depan mata kita, tak ada orang, tak ada siapa depan kita, kita tak makan. Sebab apa? Kita sabar nak tunaikan perintah Allah, walaupun kita dalam bilik tak ada siapa tengok kita.
kita sabar dan kita itulah namanya takwa. Maka bila masuk dalam bulan Syawal pun sama sepatutnya kita bawa benda ni. Betul. Sebab tu ada orang tuan-tuan puan, dia hanya beramal dalam bulan Ramadan tetapi tidak di luar bulan Ramadan. Maka sebab tu kita kena bawa diri kita, dan benda ni sangat terkait dengan hati. Kenapa kita kata dia terkait dengan hati? Sebab hati ni tempat simpan macam-macam perasaan. Ujub duduk situ, ikhlas pun duduk situ. Kan, seronok duduk di situ, sedih pun duduk di situ. Kan, duka duduk di situ, tenang pun duduk di situ. Maka sebab tu kita kata nak jaga benda ni bermula dengan rawat hati. Hati ni tuan-tuan puan, tak ada lain, tak ada bukan, mesti dengan cara kita jaga diri melalui yang pertama solat. Solat jangan tinggal, susah macam mana, tak pakai, tak tutup aurat lagi pun solat. Curilah kita, solat. Berzinalah kita, solat. Pergilah kelab malam, solat. Sebab solat ni akhir sekali dia akan bawa hati kita ni untuk akhir sekali tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia satu penjelasan yang saya kirakan penuh bermakna dan menyimpulkan satu rasa kepada kita di luar sana sentiasa untuk memperbaiki diri, bukan hanya bulan Ramadan sahaja, untuk mendidik diri kita daripada segala nafsu, lapar dan dahaga, tetapi untuk terus kekal beristiqamah untuk selamanya. Ustazah, terima kasih kepada Ustazah Nazira Abu Bakar, merupakan pegawai hal ehwal Islam daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM, atas perincian yang saya kirakan begitu dekat sekali dengan kita di kala musim perayaan ini adalah adab wanita Muslim ketika berhari raya. Nak beraya itu tak salah, apapun kita pastikan terus patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan, kerana kita masih lagi belum menang dalam menentang COVID-19 ini, dan terus menjaga diri, jaga peribadi, kerana wanita ini dinilai daripada segi akhlak dan juga adabnya. Assalamualaikum, salam hormat dan sehingga berjumpa lagi.